bila sebut bab mati syahid ni, ada seorang ulama nama dia Abu Qudamah Al-Maqdas, Abu Qudamah Asy-Syami. Abu Qudamah ni seorang ulama yang terkenal kuat berjihad. Dia ni memang rajin pergi berjihad, perang sini dia pergi, perang sini dia pergi. Abu Qudamah ni macam Al-Khattab dululah, ataupun Syekh Abdullah Azzam dulu. Jadi Abu Qudamah ni dia selalu pergi. Dia pergi satu tempat, dia ceramah, dia khutbah, bagi semangat ke orang keluar berjihad. Pernah sekali orang jumpa Abu Qudamah ni di Masjid Nabawi. Lalu orang pergi dekat dia, orang tanya dia, "Wahai Abu Qudamah, kamu ni terkenal suka pergi berjihad. Boleh tak cerita pada aku pengalaman kamu yang paling menarik selama kamu pergi berjihad? Ada tak pengalaman-pengalaman yang hebat?" Dia kata, "Ada. Pernah aku lalui pengalaman yang sangat hebat. Aku pergi berjihad ke suatu tempat. Aku pergi ke tempat yang agak jauh. Tempat tu jauh daripada negeri aku. Aku pergi macam biasalah, aku naik mimbar, aku berkhutbah, aku ceramah, galakkan anak-anak muda keluar berjihad, kerah masyarakat, orang tua apa semua yang tak boleh pergi berjihad supaya bersedekah, bagi belanja." Iaitu malam tu Ni Abu Qudamah tak ada cerita pengalaman dia. Malam tu dia balik, duduk tempat rumah kat dia, duduk rumah sewa lah kalau kita hari ni. Tengah malam ada orang ketuk pintu rumah tu. Aku hairan sebab aku tidak ada kenalan. Kenapa ada orang datang tengah malam ni? Lalu aku buka pintu, aku dapati ada seorang makcik tua. Makcik tua datang. Makcik ni tanya, "Tuan, adakah tuan ini Abu Qudamah yang berceramah, berkhutbah, mengajak orang supaya bersedekah, membantu jihad, pergi berperang?" "Ya," Abu Qudamah kata. Lalu makcik tu kata, "Tuan, makcik tak ada duit nak beli pedang, beli baju besi. Makcik tak ada harta. Tapi makcik nak juga ada saham untuk, adalah saham ke medan jihad." Lalu makcik tu buat apa? Ni apa ni, orang perempuan yang rambut panjang ni, dia ada bulat toy-toy kat belakang ni. Apa? Sanggul. Lalu makcik ni dia potong sanggul dia. Panjang lah, orang Arab dulu panjang rambut. Dia potong sanggul yang dia simpan, lalu dijalin, dibuat tali. Lalu makcik ni kata, "Wahai Abu Qudamah, makcik tak ada harta. Ambillah ni, buat tali, nak jilat tali kat kuda ke, kat pedang ke, gunalah di medan perang untuk apa-apa pun, kurang-kurangnya ada saham makcik." Allah. Abu Qudamah kata, "Makcik sampai macam ni sekali, tak apa, tak payahlah makcik dah, tak apa, ambil makcik, nak ada tanda makcik di medan perang." Abu Qudamah pun ambil, makcik tu pun balik dan hilang dalam kegelapan malam. Keesokan hari Abu Qudamah pun siapkan bala tentera. Ketika nak bergerak pergi ke medan perang, dalam keadaan susun, tentera susun, dia kata, "Aku terdengar suara seorang panggil, 'Ya Abu Qudamah, wahai Abu Qudamah, wahai Abu Qudamah.' Lalu aku berpaling ke suara itu. Aku mendapati seorang yang mulassam. Mulassam ni yang pakai serban, lalu dia tutup serban, nampak mata saja. Yang tengok masa anak-anak muda Palestin kan, ada kan, dia pakai gitu, nampak mata saja serban ni, mulassam dia panggil. Abu Qudamah kata, ada seorang yang mulassam, nampak mata saja, datang panggil aku. Dia datang dekat, lalu dia kata, "Ya wahai Abu Qudamah, izinkan aku untuk turut menyertai kamu ke medan perang." Abu Qudamah kata, "Buka dulu serban kamu tu supaya aku dapat lihat kamu ni layak tidak pergi berperang." Lalu dibuka. Katanya, "Aku melihat wajah yang sangat manis seorang anak muda yang berumur sekitar 16 hingga 17 tahun. Lalu kata Abu Qudamah, "Wahai anak, kamu tak apalah, kamu tak wajib lagi pergi berjihad, kamu baliklah." Anak muda tadi kata, "Abu Qudamah, izinkan aku nak pergi berjihad ni." Abu Qudamah tadi tanya, "Kamu ada ayah?" "Ayahku telah mati dalam medan perang tahun yang lalu." "Kamu ada ibu?" "Ada mak kat rumah." Abu Qudamah kata, "Kamu balik, kamu jaga mak kamu, itu lebih afdal, kamu tak payah pergi berjihad lah." Kata anak muda ini, "Wahai tuan, mak saya yang suruh saya pergi jumpa tuan dan pergi berjihad bersama tuan." Abu Qudamah kata, "Tak apalah, tuan tak kenal ke mak saya?
Aku tak kenal, aku bukan orang sini. Tuan dah lupa ke malam tadi ada orang datang bagi tali kat tuan? Itulah mak saya. Dia tak puas hati, dia balik, dia suruh saya pula pergi sama. Dia tak nak rambut dia saja, dia nak anak dia pun ada pergi sama. Tuan, izinkan saya untuk menyertai tuan. Lalu dia duduk semangat. Akhirnya Abu Qudamah kata, hajumlah. Abu Qudamah menceritakan bahawa setiap kali kami bergerak panjat bukit, anak muda inilah kat depan. Dia orang muda, stamina kuat kan. Nak main futsal pun skor gol je lah. Main game futsal. Dia stamina kuat. Dia kat depan turun bukit dia dulu, naik bukit dia dulu, pikul barang. Orang muda semangat. Dengan mak lagi kat rumah pesan, sehingga dia kata, tuan, saya memang nak masuk ke medan jihad, saya nak mati syahid. Ana syahid ibnu syahid. Saya nak jadi orang mati syahid, anak kepada orang yang mati syahid. Ayah dia syahid dah. Kata Abu Qudamah, aku melihat anak ini cukup bersemangat, aktif. Sampai satu tempat, ya biasalah tentera sebelum sampai ke tempat berperang tu, dia cari tempat untuk berehat. Lalu Abu Qudamah kata, kami berehat di satu tempat, aku nak mula menyediakan makanan. Si anak muda tadi kata, tuan, izinkan saya untuk memasak kepada para tentera. Saya nak pahala memasak. Pakcik-pakcik pergi berehat, biar saya masak. Lalu dia masak tempat yang agak jauh, takut terkena asap orang nak berehat, dia masak. Abu Qudamah dengan tentera-tentera tadi tunggu tak siap lagi. Lalu dia orang pun, tak apa je, pergi tanam padi ke, pergi masak nasi kan. Gitulah bahasa kita lah. Tunggu tak siap. Akhirnya Abu Qudamah pun pergi tengok kat tempat masak, kenapa lambat sangat siap. Kata Abu Qudamah, apabila aku sampai dekat periuk tempat masak, budak tadi telah tertidur. Dia tertidur ni periuk, budak tu tertidur kat sebelah kat periuk tu, tertidur. Dia pun pergi senyap-senyap lah. Dia pergi senyap-senyap, kesian budak ni letih panjang naik turun bukit, tak nak ganggu lah. Dia pergi senyap-senyap, dia nak tolong tengok masakan tu. Tiba-tiba sambung bulan depan boleh? Kau berhabiskan kisah. Tiba-tiba dia kata, dia tengok budak tu senyum. Dia kata budak tu tidur senyum. Lepas senyum ketawa. Lepas tu jaga dia tidur. Tuan minta maaf, saya lambat, saya tertidur sikit, masak tak nasi ni. Abu Qudamah kata, demi Allah, wallah, orang Arab dia bersumpah kalau dia nak minta sesuatu, wallahi, demi Allah, kamu kena cerita kat aku, mimpi apa tadi. Budak ni kata, tak apalah tuan, itu antara saya dengan Allah lah. Demi Allah, kalau kamu nak ikut, cerita mimpi apa. Tak payahlah tuan, itu saya dengan Allah je, cerita. Akhirnya budak ni kata, saya bermimpi, saya ada di suatu tempat, di suatu taman yang sangat indah, ada pepohon bunga, keadaan yang nyaman. Saya berjalan, tiba-tiba saya ternampak dalam taman itu suatu mahkot, satu istana yang sangat indah. Saya masuk ke istana itu, saya dapati beberapa orang perempuan yang sangat-sangat cantik. Ada perempuan cantik yang memang muka dia tak boleh nak bayang. Cantik je mana? Lalu dia kata, saya masuk lagi. Saya masuk ke tempat itu, perempuan tadi ada beberapa orang. Lalu saya terlihat di tengah-tengah istana itu ada suatu bilik yang bergemerlapan, berkelipan. Saya hampir bilik tersebut. Saya buka pintu dan saya dapati di dalam itu terlihat dari jauh seorang lagi yang jauh lebih cantik daripada perempuan-perempuan di luar. Saya bertanya, siapakah di dalam sana? Yang di luar ini berkata, itulah Mardiyah, itulah Al-Mardiyah, itulah Al-Mardiyah. Lalu saya buka pintu, saya masuk rapat lagi. Dia tersenyum kepada saya. Saya senyum balik. Tu senyum dalam mimpi tu. Saya senyum balik. Lalu dia kata, selamat datang Zaujul Mardiyah, selamat datang kepada suami Mardiyah. Saya hairan, kenapa saya dipanggil sedemikian? Lalu saya bertanya, siapakah kamu? Dia kata, akulah Mardiyah. Aku diciptakan untuk kamu dan kamu diciptakan untuk aku. Saya tersenyum lagi. Dan saya datang untuk hampir, ketika itu saya nak ketawa. Ketika saya nak datang dekat, nak memegangnya, Al-Mardiyah berkata, tunggu.
mau'iduna ghadan ba'dal zuhr. Tunggu bang, kita punya date esok selepas zuhur. Saya pun terkejut dari tidur. Pakcik kacau saya. Allah. Lalu dia pun sediakan bekal makanan, dia masak apa semua, makan sedia untuk ni. Mereka pun meneruskan perjalanan. Malam itu berehat. Besok memang dah sampai ke medan perang. Kata Abu Qudamah, ulama yang ceritakan kisah ini, apabila aku menyusul kali terakhir bala tentera untuk memang berperang, aku minta si anak remaja ini supaya duduk belakang. Anakku, wahai anak, pergi duduk belakang sikit. Orang dah nak perang ni. Anak tu kata, pakcik suruh saya berundur. Pakcik nak suruh saya masuk neraka ke? Auzubillah, pakcik tu kata. Kita datang ke sini untuk mencari syurga. Cuma aku nak suruh kamu kat belakang. Kalaulah kita kalah dalam perang ini, kamu bolehlah nak selamatkan diri. Kalau kamu di depan, kamu ni kanak-kanak lah. Tak pakcik, saya nak duduk kat depan. Lalu Abu Qudamah tanya, ni kali ke berapa kamu pernah pergi berperang dah ke? Ada pengalaman? Dia pun tersengih, ni kali pertama pakcik. Tapi saya nak duduk di depan. Biarlah anak syahid ibnu syahid. Biarlah saya gugur syahid, anak kepada ayah saya yang dah syahid setahun lepas. Perang meletus. Kata Abu Qudamah, aku melihat si anak ini begitu bersemangat, serang, bunuh, pancung, tikam, dan dia dalam keadaan cedera, terkena pun dia masih lagi melawan. Akhirnya perang pun berakhir dan kemenangan kepada tentera Islam. Masing-masing ada yang pergi dengan anak beranak, ayah, abang, adik, masing-masing cari anak, yang ni cari abang, yang ni cari pakcik, yang ni masing-masing cari di kalangan yang gugur ini, masing-masing cari anak beranak masing-masing. Di mana budak itu? Sebab dia datang berseorangan. Mana budak ini? Aku sedang mencari di kalangan yang gugur ini. Aku terdengar suara memanggil, wahai pakcik Abu Qudamah, ya ammi Abu Qudamah, ya ammi pakcik. Mana pakcik Abu Qudamah? Aku kenal suara tersebut. Dan aku pergi dan aku duduk dekat si anak remaja tadi yang berlumuran darah, yang dalam keadaan kesakitan terlentang di medan bersama orang-orang lain yang telah gugur syahid. Lalu dia panggil, pakcik datang sini. Aku menghampiri si anak muda ini. Lalu dia berkata dalam keadaan kesakitan, pakcik, berilah berita gembira kepada mak saya bahawa doanya telah dimakbulkan Allah, bahawa hadiahnya kepada Allah telah diterima oleh Allah. Berilah berita gembira kepada mak saya bahawa saya akan menyampaikan salam mak pada ayah sekejap lagi. Saya akan pergi menyusul dulu, pergi jumpa ayah dan abang, sampaikan berita gembira bahawa apa yang mak hajati telah Allah Ta'ala perkenankan. Pakcik, ambil baju saya yang belum orang darah ni, pakcik tunjuk pada mak. Saya bimbang mak tak berapa percaya. Ambil baju saya, tunjuk kat mak. Dan pakcik, saya ada seorang adik perempuan yang berumur 9 tahun. Dia sedih setahun lepas ayah kami mati syahid. Dia sedih abang kami mati syahid. Dan ketika saya nak bertolak pun 2-3 hari lepas, adik pesan pada saya supaya cepat pulang ke rumah. Pakcik bagi tahulah kepada dia bahawa saya tunggu dia di syurga. Pakcik bagi tahu elok-eloklah kepada adik perempuan saya dalam keadaan sakit. Lalu dia kesakitan. Dia pun kata kali terakhir, pakcik, benar mimpi saya. Saya nampak al-mardiyah. Sadaqatir ru'ya. Sadaqatir ru'ya pakcik. Benar mimpi saya. Benar mimpi saya. Al-mardiyah. Al-mardiyah. Lalu dia menghembuskan nafas dia yang terakhir. Masyarakat disebut sadaqatir ru'ya. Sadaqatir ru'ya. Benar mimpi. Benar mimpi. Allahu Akbar. Ini orang-orang yang Allah Ta'ala pilih, matinya sangat cantik. Walaupun di usia yang muda, tapi dia mencari syahid itu. Sadaqatir ru'ya. Benar janji Allah, benar mimpi. Aku melihat al-mardiyah. Allahu Akbar. Mati-mati yang sangat indah, yang kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala al-husnul khatimah, mati yang baik, mati dalam keadaan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala.